Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Ngapa Channel. Panas itu yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini. Ya, apabila Menteri Pendidikan semasa dalam penggulungannya membuat kenyataan masuk Dewan jangan sebarkan kabar angin katanya. Jadi YB Fadlina, Menteri Pendidikan menyekolahkan Sadik pengkhianat. Itu dia. Jadi menarik sahabat-sahabat semua untuk kita tonton bersama. Tapi sebelum itu saya berikan sedikit gambaran. Hari ini Fadlina, Menteri Pendidikan menegur ahli Dewan Rakyat agar tidak mengeluarkan kenyataan yang bersandarkan hearsay ataupun kabar angin atau dengar cakap-cakap di dalam parlimen. Beliau menegaskan bahawa kementeriannya tidak pernah sesekali menghentikan rancangan pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri Malaysia biarpun ada sedikit kelewatan. Itu antara penegasan daripada YB Fadlina. Namun ada seorang pengkhianat ini mengeluarkan kenyataan dalam sidang media kononnya kementerian ataupun kerajaan menghentikan rancangan untuk pembinaan dan juga pembangunan infrastruktur pendidikan. Hari ini semuanya terjawab. Kabar angin itu hanyalah satu penipuan, satu perkara yang dibuat oleh pihak pengkhianat di dalam Dewan Rakyat sahabat semua. Jadi mari kita dengar sendiri pencerahan daripada YB Fadlina. Rentetan daripada itu, saya ingin menegaskan bahawa KPM tidak akan sekali-kali menghentikan tumpuan serta perancangan pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri di Malaysia. Ada kelewatan tapi kita tidak pernah hentikan sebarang pembangunan. Jadi kalau nak jadi ahli yang berhormat, bertanggungjawab, masuk Dewan, kena pastikan fakta betul. Jangan masuk Dewan, merengek-rengek, beritahu hearsay, saya dengar tu, saya dengar ini. Tak betul. Menteri. Jadi ini adalah Dewan, sebentar, ini adalah Dewan yang sangat penting yang akan memastikan bahawa semua projek yang kita laksanakan ada jaminan untuk disiapkan. Jadi tidak perlu ataupun menggunakan Dewan ini dengan perkataan-perkataan merengek-rengek dan hearsay ini. Ini tidak boleh berlaku dalam Dewan yang mulia ini. Silakan. Oleh Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya menyangka jawapan ini adalah bagi menjelaskan apakah yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Muah pada hari beliau berbahas, yang mana beliau berkata ada ura-ura apabila beliau bertukar ke Blok Pembangkang dan seolah-olah ditekan oleh kerajaan yang tidak profesional dan beberapa projek yang sebelum ni dapat kelulusan tetapi dihentikan sewaktu beliau terpilih untuk menjadi pembangkang. Saya memang ingin menyatakan penghargaan kepada kementerian kerana meneruskan komitmen, tidak kira kawasan, tidak kira siapakah latar belakang parti, terus memberikan komitmen untuk membinakan sekolah ataupun memperbaikikan sekolah di situ. Apa yang saya bimbangkan adalah, saya bimbang hujah-hujah sebegini akan terus dilontarkan oleh Yang Berhormat di sebelah situ, pembangkang, terutama Muah, apabila beliau bertukar kepada Blok Pembangkang, beliau cuba ya, betul apa soalan ni sebenarnya, tak ada bahas pun. Cuba kaitkan isu dan persepsi bahawanya kerajaan itu dia dalam selective prosecution, dia memilih bulu untuk tidak menjaga kawasan pembangkang. Dan saya lagi bimbangkan saya adalah apabila salah satu kes yang beliau sangkut, dia akan terus kaitkan perkara ini yang mana kata kerajaan akan memilih bulu selective prosecution. Soalan apa? Soalannya adalah kalau kawasan Muah boleh diteruskan dengan projek-projek pembangunan dan perbaikan di sekolah-sekolah di kawasan pembangkang, apa nasib kerajaan, MP kerajaan khususnya di kawasan Gopeng yang saya telah pun sampaikan permohonan kepada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian untuk perbaiki di kawasan di Gopeng untuk kebaikan dan manfaat kepada warga pendidik dan pelajar-pelajar di kawasan Gopeng. Kerana Muah, terima kasih Gopeng. saya perlu jawab kepada Yang Berhormat Gopeng, kerana Yang Berhormat Gopeng maksudkan Muah secara spesifik dan khusus. Datuk yang betul, ini floor saya untuk jawab. Yang Berhormat, refer balik peraturan. I will not tolerate nonsense. Okay? Kalau nak bangun, nyatakan sebab, peraturan saya layan. Ini floor Menteri. Yang Berhormat 36(6). Seseorang ahli tidak... Tekan. 36(6). Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Yang Berhormat Gopeng secara spesifik mendunuh Muah dalam menyebarkan berita palsu. Izinkan saya berikan penerangan, Yang Berhormat.
Dalam bab ini saya dapat pengesahan daripada pihak ICU, sebaik saja saya berada di blok ini, peruntukan telah ditarik dan dikosongkan. Persoalan sama kepada semua ahli parlimen pembangkang yang saya yakin sampai hari ini belum dapat peruntukan. Dalam 3.8 juta ringgit yang semua ahli parlimen kerajaan dapat, 2 juta ringgit ke pembangunan boleh ni. diperuntukkan Jangan untuk bina konflik lah. dewan, baik pulih sekolah dan bantu orang susah. So jangan nak tuduh. Persoalannya kenapa ahli parlimen kerajaan boleh dapat 4 juta ringgit, pembangkang kosong ringgit Malaysia. Tuan Yang Jawab Di-Pertua, kepada rakyat. Mua sangka Terima kasih. jahat. Sebenarnya mua yang sangka jahat. Yang berhormat, duduk. Okey, yang berhormat, MUA telah bangkitkan peraturan 36 berapa tadi? 36. 26.6. Okey, baik. Terima kasih. 36.6 adalah spesifik kepada apa yang dituturkan oleh yang bercakap. Saya jelaskan. Saya masuk tadi selepas yang berhormat Alice, sebelum ini, perkara ini berlaku sebelum ya. Saya mau berlaku adil, yang berhormat MUA usulkan. Kerana saya terpaksa refer balik kepada handset apa yang telah dinyatakan and which specific item dengan izin yang dimaksudkan. Baik, selesai ya. Right, duduk yang berhormat. Duduk yang berhormat. Menteri silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya meneruskan dengan jawapan saya kepada ahli yang berhormat Keluang. Tak ada. Sungai Petani ada. Bangi ada. Tenom, Batang Sadung, Kudat, Jempol dan Kuala Terengganu yang menyentuh tentang cadangan pembinaan institusi pendidikan termasuk sekolah, kolej matrikulasi, sekolah menengah kebangsaan agama serta kolej tingkatan 6 yang akan dijenamakan sebagai kolej pra-universiti. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM sentiasa berusaha secara berterusan untuk memastikan penyediaan kemudahan sekolah adalah mencukupi dan berada dalam keadaan baik dan kondusif agar menjamin keselamatan dan keselesaan warga sekolah. Dalam konteks pembinaan institusi pendidikan baru di atas tanah yang dirizabkan untuk tujuan pendidikan, saya sudah pun hampir tamat. Saya berhasrat untuk membuat sedikit penggulungan bagi sesi ini. Sebagai penutup, saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah berpartisipasi dan membuat sumbang saran dalam perbahasan KSP ini. Sebagaimana aku janji awal saya tadi, mana yang tidak sempat saya jawab akan saya susul tindak dengan jawapan bertulis. Jika masih belum cukup, ya, dengan jawapan bertulis akan saya susuli pula untuk kunjung ziarah termasuk program susul tindak parlimen sebagaimana yang telah KPM laksanakan di Sabah baru-baru ini. Saya juga ingin mengulangi bahawa komitmen KPM bahawa tiada siapa yang akan dipinggirkan, leaving no one behind, termasuk negeri pembangkang. Jadi insya-Allah kita jumpa di Perlis pada 14 Oktober dan Kelantan insya-Allah dalam siri Jawarayara KPM yang selanjutnya. Untuk itu terima kasih daripada kami Pasukan Pendidikan Manusiawi Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Baik, itu dia sahabat semua pencerahan daripada YB Fadilna sebagai Menteri Pendidikan. Jadi saya tertarik ya, kononnya muar ya. Ini ahli parlimen pengkhianat ini katanya ya Gopeng memberikan satu tuduhan ke atas beliau. Sedangkan sahabat semua kalau kita dengar sekali apa yang dikatakan oleh MP Gopeng adalah berkaitan dengan infrastruktur sekolah. Ya, kononnya hari sebelum itu MP Muar ini mengeluarkan projek pembangunan infrastruktur sekolah diberhentikan sebaik saja beliau menjadi pembangkang. Tetapi hari ini telah dinyatakan, telah pun disahkan sendiri oleh Menteri Pendidikan bahwa tidak ada satupun pembangunan sekolah akan diberhentikan, termasuklah di Muar. Jadi apa yang Muar coba pertahankan sini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan saya lupa tadi ya perbelanjaan ataupun bajet untuk pihak pembangkang.
Ya, ini adalah satu perkara yang cuba mengelirukan. Ya, Gopeng memberikan kenyataan disahkan oleh Menteri Pendidikan bahwa tidak ada satupun pembangunan infrastruktur sekolah akan diberhentikan. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Muar sahabat-sahabat semua ialah tidak berkaitan dengan infrastruktur dan juga pembangunan sekolah. Ya, ia cuma berkata dengan berdegar-degar dia mengatakan kononnya apa yang coba dia pertahankan adalah berkaitan dengan budget daripada pembangkang yang belum mereka terima. So ini adalah dua perkara yang berbeza sahabat-sahabat semua. Saya percaya walaupun dia membuat usul di dalam parlimen mengatakan ahli parlimen Gopeng ini membuat sangkaan buruk terhadapnya, saya percaya Gopeng akan menang. Sebab apa yang Gopeng nyatakan adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sekolah, bukannya berkaitan dengan budget untuk ahli parlimen. Ini dua perkara yang berbeza sahabat-sahabat semua. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada pengkhianat ini. Memang hebat kalau bercakap, memang beliau sangat hebat sahabat semua. Saya tidak nafikan, memang hebat apabila berkata, bercakap, berbahas. Dia adalah seorang yang sangat hebat. Tapi hari ini kehebatannya itu hanyalah sekadar bercakap, tetapi tidak sebagai wakil rakyat. Ya, kita boleh nampak kebobrokan, kita boleh nampak kebodohan dan kebengangan daripada MP pengkhianat negara ini. Jadi adakah Anda bersetuju bahwa Presiden muda ini pengkhianat? Anda boleh berikan komen atau pandangan Anda seperti pandangan saya ya di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau dan juga memusingkan segala fakta. Itulah ya kehebatan mereka sebenarnya. Di dalam mereka bercakap, hebatnya mereka adalah untuk spin fakta, spin memusingkan segala kebenaran. Sahabat-sahabat semua, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.